Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Hari ini saya akan mulakan siri baru. Okey, siri teori baru di mana kita akan membincangkan tentang potensi kuasa Bobo Boy yang sebenar untuk Bobo Boy Elemental tahap ketiga nanti. Okey, bukan tahap yang kedua ni, tapi tahap yang ketiga. Tapi kita juga akan bincangkan sedikit berkenaan tahap kedua supaya kita dapat idea macam mana nak bagi teori tentang tahap ketiga. Okey, kerana favourite saya adalah Bobo Boy Ice, kita akan mulakan dengan tahap ketiga untuk Bobo Boy Ice yang saya rasa kita masih tak tahu nama lagi. Dan Dr. Shah cakap nama dia Freezer, so saya akan gunakan nama Bobo Boy ni adalah Bobo Boy Freezer, Bobo Boy tahap ketiga untuk ice, untuk air dan ice. Alright. Untuk series ni saya akan bincangkan tentang potensi kuasa, bukannya potensi apa yang dia boleh buat, dia punya pergerakan dan sebagainya. Contohnya, kalau saya nak bincangkan tentang ice, saya akan bincangkan betapa sejuknya suhu yang ice boleh capai, bukan betapa kuatnya panah ice Bobo Boy ataupun Bobo Boy punya perisai ice dan sebagainya. So hari ni saya nak cerita sikit berkenaan Bobo Ice dulu, barulah kita cerita berkenaan potensi Bobo Boy Freezer. Ingat Bobo Boy Freezer ni bukan nama official dia lagi. Kalau ini nama official, tuan beritahu saya dari mana awak dapat nama ni nama official. Tapi selain daripada tu, saya bukan nama official, tapi saya gunakan sahaja Bobo Boy Freezer. Okay, untuk buat research berkenaan benda ni, untuk buat sedikit kajian, saya gunakan Wikipedia. Tapi saya tak rasa Wikipedia salah dalam hal ni, sebab kebanyakannya apa yang kita jumpa di Wikipedia ni pun datang daripada buku-buku asal. So ice tu, dia sebenarnya air yang sudah capai tahap 0 darjah Celsius. Dia punya dia punya temperature dia lah, dia punya suhu dia 0 darjah Celsius. Bila capai 0 darjah Celsius, dia boleh sampai dia boleh jadi ice, air tu boleh jadi ice. Okay, sekarang kita nak cerita sikit berkenaan Bobo Boy Ice. Okay, macam mana kuatnya Bobo Boy Ice ni boleh capai, betapa sejuknya temperature dia, suhu dia. Yang kita boleh confirmkan, Bobo Boy Ice yang paling panas dia, okey, paling kurang sejuk adalah pada 0 darjah Celsius. Itu sahaja. Tapi untuk kekuatan dia sampai tahap mana, itu kita tak boleh pasti lagi. Tapi kalau saya akan letakkan pada satu kuantiti yang kita senang ingat. Kalau saya monster lah, jadi lebih kurang sama sejuk dengan peti sejuk. Okey, so peti sejuk kita yang bahagian atas tu, biasanya yang tempat kita buat ice tu, sejukan dia lebih kurang pada negatif 17 sehingga negatif 23 ke negatif 30 ke, saya pun tak pasti, lebih kurang macam tu lah. Okay, based on website ni, dia suruh kita simpan makanan pada negatif 10 hingga negatif 20 Fahrenheit, dan negatif 20 Fahrenheit adalah negatif 28.9 darjah Celsius. So maksudnya memang sejuk lah, baru makan makanan ni safe. Tapi itu untuk makanan kan, bukan untuk Bobo Boy Ice. Tapi saya still nak letakkan Bobo Boy Ice punya tahap kesejukan lebih kurang pada tahap itu saja. Macam kita, kalau kita pergi kat peti sejuk tu kan, peti sejuk yang walk in tu kan, kita masuk, kita boleh duduk beberapa minit sebelum kita menggigil-gigil keluar kan. So saya rasa itulah dia tahap kesejukan Bobo Boy Ice. Okay, sebab apa? Dia punya sejuk tu sangat sejuk, tapi bukan cepat untuk buatkan kita terus tak boleh nak bergerak ataupun terus, saya tak nak cakap perkataan tu, faham saja. Okey, sebab kesejukan, kalau yang kesejukan melampau, okey, contoh kalau kita pergi kat tempat contoh di Antartika ke mana, okey, kalau kita pakai baju normal je, ada beberapa minit je kita terus habislah. Okey, jantung kita akan berhenti pumpkan darah sebab terlalu sejuk. Di muka bumi pernah sampai tahap negatif 59 berapa darjah Celsius. Okey, dekat Antartika kesejukan dia sampai tahap tu sekali, negatif 59 darjah Celsius. Ada manusia duduk dekat situ dan mereka yang rakamkan benda ni. Jadi itulah tahap kesejukan maksimum lah saya boleh fikir untuk Bobo Boy Ice. Jadi dekat sini, kenapa saya nak cerita berkenaan kesejukan Bobo Boy Ice? Sebab saya nak bagi tahu yang Bobo Boy Ice ni memang sejuk, tapi dia ada limit dia. Jadi untuk Bobo Boy yang tahap ketiga ni, saya rasa dia akan sampai tahap yang paling sejuk yang manusia boleh capai. Alright, sebab itulah saya nak bincangkan berkenaan kesejukan ice. Sebab ice ada satu tahap je, yang tahap ketiga ni dia boleh sampai, tak semestinya dia akan sampai. Saya tak cakap dia akan sampai Bobo Boy Freezer akan dapat tahap temperature tahap ni. No, saya tak cakap macam tu. Tapi apa yang saya cuba cakap adalah potensi dia, di mana mungkin Bobo Boy Freezer ni, Bobo Boy tahap 3 ice ni akan sampai ke tahap kesejukan maksimum di muka bumi. Sebelum tu saya nak ada search dekat Google, okay? Saya cakap what's colder than ice, apa yang lebih sejuk dari ice. Jawapan dia adalah liquid nitrogen.
Okay, liquid nitrogen kesejukan sehingga tahap negatif 196 darjah Celsius. Sampai tahap itulah sejuknya liquid nitrogen. Dan liquid nitrogen ni benda dia wujud dan boleh didapati dekat macam mungkin lah kat kilang-kilang ke kat mana memang ada liquid nitrogen. Kalau korang tuang liquid nitrogen ni, contoh korang ambil okay, let's say lah korang ambil tak pergi sekolah belajar pasal benda ni, tapi korang boleh baca sendiri kalau korang nak. So itulah kelebihan ais tau. Okay, kekuatan ais, dia boleh hancurkan benda apa, dia jadikan semua benda macam kaca. Okay, dia menjadikan semua benda macam kaca. Okay, dan liquid nitrogen ni salah satu benda di atas muka bumi sekarang yang ada. Okay, banyak tempat ada simpan benda ni, macam dia nak guna lah untuk untuk industri dan sebagainya. Liquid nitrogen tu dia boleh buat macam tu dekat badan kita. Kalau korang masukkan tangan, okay, habislah tangan tu, memang tak boleh selamatkan. Alright, so apakah kekuatan untuk Bobo Boy Ice tahap 3 ni, atau Bobo Boy Freezer ni? Saya rasa sepatutnya lah sebab tahap ketiga ni basically tahap terakhir buat masa ni. Kita tak tahu kalau ada tahap keempat. Buat masa ni untuk tahap ketiga ni, dia adalah tahap paling kuat. Ice ni saya nak cerita dia akan jadi lebih kuat daripada sekarang. Kalau tadi Ice boleh buat kuasa dia dan semua karakter yang berlawan dengan dia masih boleh hidup selepas beberapa saat, selepas beberapa minit. Maksudnya Ice ni pada kesejukan normal Ice lah, yang macam dalam peti sejuk je. Tapi untuk Bobo Boy tahap ketiga ni, saya rasa Ice akan sampai tahap yang lebih sejuk lagi, even lebih sejuk daripada liquid nitrogen, iaitu kesejukan maksimum dalam alam semesta, bukan dalam bumi, alam semesta. So, saya ada buka website ni, nama dia sciencealert.com, hottest and coldest temperatures according to physics, bukan suka-suka. So ada gambar dekat sini. Okay, gambar ni ditunjuk daripada tahap kepanasan. Ni saya tak berminat nak sebut, okay, tahap kepanasan ni. Dan saya akan cerita ni berkenaan Bobo Boy Blaze. Okay, saya akan ceritalah. Masa ni kita akan fokus pada yang sejuk dahulu. Alright, kita akan pergi paling atas sekali. This is kat sini, a billion degrees of separation. We take the temperature of the universe from absolute cold to absolute hot. So, absolute cold ataupun nama saintifiknya yang saya pernah dengar masa sekolah dulu adalah absolute zero. Dan absolute zero ni adalah the coldest possible temperature, temperature yang paling sejuk yang pernah yang boleh direkodkan oleh manusia, iaitu pada tahap negatif 273.15 darjah Celsius. Okay, dan saya rasa Bobo Boy tahap ketiga, Bobo Boy Freezer, untuk Bobo Boy Freezer ni boleh sampai ke tahap ini. Okay, itu potensi dia. Okay, itu potensi dia. Kita tak tahu, ni semua teori saja, tapi potensi Bobo Boy Freezer adalah sehingga tahap ni. Dia boleh sejukkan suasana di sekeliling dia sehinggakan tahap ini. Cuma dalam Bobo Boy ni, dalam cerita Bobo Boy, kebanyakannya karakter ni tak mampu nak pergi all out sebab mereka ada satu limit yang besar, iaitu stamina mereka. Dia akan gunakan banyak tenaga Bobo Boy. Jadi kalau Bobo Boy guna serangan macam ni, maksudnya Bobo Boy dah takkan mampu bergerak lagi lepas tu. Jadi ni adalah jenis serangan-serangan yang basically Bobo Boy tak boleh capai lagi buat masa ni. So kalau lepas ni lagi 20 tahun Bobo Boy dah tua, dah besar, okay, dia dah pergi gym banyak, lebih tinggi stamina dia, mungkin masa tu dia boleh gunakan tahap-tahap macam ni lah. Okay, sebab tu lah Bobo Boy jarang guna Bobo Boy solar, sebab mungkin Bobo Boy solar ni dia banyak guna tenaga. Okay, so Bobo Boy fokus pada Bobo Boy yang lain yang kurang sikit guna tenaga dia. Sama lah kalau ada serangan yang kuat macam ni, kalau Bobo Boy menjadikan absolute zero ni sebagai satu jenis serangan dia, mungkin benda ni takkan berlaku pun dalam Bobo Boy. Sebabnya saya akan beritahu kenapa Bobo Boy tak akan gunakan serangan, tapi kita tahu ini adalah potensi sebenar dia. Okay, maksudnya Bobo Boy boleh sampai tahap ni, cuma dia tak akan gunakan kuasa ni. Nak tahu kenapa? Okey, saya akan beritahu kenapa. Ingat tak tadi saya cakap berkenaan liquid nitrogen, kalau tuang atas batu bata, batu bata boleh hancur macam kaca, boleh pecah kalau kita ketuk. So absolute zero ni pun kalau sampai tahap tu, Bobo Boy hanya perlu berdiri untuk hancurkan segala-galanya di sekeliling Bobo Boy. Kalau ada pokok, pokok tu akan pecah macam kaca. Kalau ada tanah, tanah pun akan pecah macam kaca. Kalau ada air, air tu akan jadi ais lah. Okay, ais yang sangat sejuk. Lepas tu, ya, apa-apa sahaja, saya rasa sehingga dia boleh sejukkan partikel gas. Okay, maksudnya boleh sejukkan oksigen, boleh sejukkan karbon dioksida dan sebagainya. So, absolute zero ni
sebenarnya untuk Bobo Boy memang tak akan berlaku, tapi saya rasa inilah potensi sebenar Bobo Boy. Mungkin Bobo Boy boleh sampai tahap macam ni lah kesejukan dia kalau dia nak, right? Jadi adik-adik, seperti saya cakap, ini cuma teori dan saya cuma cakap ini cuma potensi. Tak semestinya Bobo Boy kena pergi tahap ni. Cuma saya rasa Bobo Boy jika ada tahap ketiga untuk Ais, yang namanya mungkin Frieza atau apa-apa pun, dan dia punya potensi sebenar adalah pada tahap ni. Maksudnya inilah kekuatan sebenar Ais. Sebab tu dalam movie 2 Retakan tak dapat ambil kuasa Ais dan kuasa api. Sebab saya rasa kalau Retakan dapat salah satu kuasa Ais atau api ni, Bobo Boy mungkin susah nak menang. So, itu sahajalah dari saya untuk hari ini, guys. Okay, kesejukan maksimum untuk Bobo Boy Ais tahap ketiga, itulah dia saya cuba sampaikan. Potensi sahaja, potensi ini potensi dan teori. Bukannya benda ni akan kita jumpa dalam series nanti ataupun dalam komik nanti. No, itu bukan maksud saya. Maksud saya mungkin Bobo Boy tahap ketiga boleh sampai ke tahap ni. Boleh sampai, tapi tak semestinya kena sampai. Okey, sebab seperti saya cakap, benda ni sangat berbahaya dan mungkin Monster tak akan ambil kesempatan, tak akan gunakan benda ni. Okey, Monster tak akan pergi sampai tahap macam tu serius. Kalau ini anime, mungkin. Okay, tapi ni Bobo Boy, kita kena terima yang saya dah terima yang Monster tak akan gunakan potensi sebenar untuk kuasa-kuasa ni. Sebab kalau korang fikir balik, potensi sebenar untuk Solar sangat-sangat tinggi. Dan Monster ada satu jawapan yang saya cakap tadi juga. Bobo Boy punya stamina, Bobo Boy punya tenaga mungkin terlalu banyak digunakan, jadi Bobo Boy jadi lebih bijak untuk tidak gunakan kuasa-kuasa macam ni. Alright, lepas ni saya akan bincangkan berkenaan Solar, kemudian juga Solar ataupun Gamma lah. Saya akan bincang tentang potensi Bobo Boy Gamma dan potensi Bobo Boy Crystal, sebab dua tu saya dah start buat research. Saya tak tahu mana satu datang dulu. Okay guys, dan saya akan cuba buat ketujuh-tujuhnya, sebab susah sikit nak buat, ada yang susah sikit. Oh, dan saya akan juga buat Bobo Boy Blaze lah, Bobo Boy Pyro. Bobo Boy Pyro punya potensi. Korang pun dah nampak sikit tadi betapa panasnya Pyro boleh sampai sepatutnya. Tapi itu semua nantilah kita cerita berkenaan benda tu dalam video yang akan datang. Alright guys, terima kasih kerana menonton. Sebelum saya tamatkan video, jangan lupa untuk subscribe. Saya akan buat giveaway bila subscriber saya mencecah 1,000 orang. Alhamdulillah, saya dah capai 500 subscribers. Hari ni saya tak pasti berapa sebab saya dah rekod benda ni awal. Saya tak tahu berapa subscriber hari ni, tapi dah lebih daripada 500. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang telah subscribe. Kepada anda yang baru saja menonton, jangan lupa untuk subscribe, kerana saya akan buat giveaway yang akan berikan limited edition planner tu kepada satu orang pemenang. Dan insyaAllah lepas tu ada lagi giveaway saya akan buat untuk subscriber saya. Dan seperti biasa, jika komik baru keluar, Bobo Boy Galaxy komik musim 2 tu keluar je, saya akan bagi satu atau dua orang pemenang komik tersebut lah. Untuk yang isu yang ke-8 yang belum keluar lagi, saya dah ada pemenang pun. Okay, isu 8 keluar je, saya terus kena hantar ke rumah pemenang saya. Alright, nanti untuk isu ke-9 nanti barulah saya akan cari lagi pemenang yang lain. Okay guys, itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jaga diri, jaga kesihatan, jangan lupa makan sarapan dan sebagainya. Okay, bye bye.